Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang maksimum full. Wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان فتخرج كأطيب ريح المسك حتى أنه لا يناوله بعضهم بعضا حتى يأتون به باب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه فإنه كان في غم الدنيا. وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله عز وجل فتخرج كأنتن ريح جيفة حتى يأتون به باب الأرض فيقولون: ما أنتن هذه الريح حتى يأتون به أرواح الكفار. أو كما قال، hadis sahih riwayat An-Nasa'i daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, iza hudiral mu'min, apabila satu orang mukmin nak mati, atathu malaikatur rahmah biharirati bayda,
akan datang kepada orang mukmin yang nak mati itu malaikat rahmat selain daripada malaikat maut. Malaikat maut nak cabut nyawa. Sama dengan malaikat maut tu, kalau sekiranya orang yang nak mati ni orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat rahmat mai sama. Dan mainnya malaikat rahmat ini bihariratin bayda, dia bawa kain sutra putih. Malaikat maut nak mai cabut nyawa, tapi malaikat rahmat mai, dia bawa harirah, dia bawa kain sutra bayda, warna putih. Fayaqulun, berkata malaikat rahmat ini, ukhruji radiyatan mardiyan ank. Malaikat rahmat kata, wahai roh, keluarlah kamu dalam keadaan kamu redha dan dalam keadaan Allah redha pada kamu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita hari-hari ada melihat kematian, hari-hari. Kalau tidak adik-beradik, kawan-kawan. Kalau tidak kawan-kawan, jiran. Hari-hari kematian berlaku di alam dunia ini. Dan tiap-tiap kematian yang berlaku ini, dia ada dua. Satu yang nak mati itu orang mukmin. Satu yang nak mati lagi itu orang kafir. Maka banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mai kepada kita, dia cerita dekat kita bentuk-bentuk kematian orang-orang ini. Kalau orang mukmin mati dia macam mana, kalau sekiranya orang kafir mati dia macam mana. Di antaranya hadis yang kita baca ni. Nabi SAW kata, apabila yang nak mati itu satu orang mukmin, satu orang yang beriman kepada Allah, satu orang yang bila dia dengar Quran, dia beriman dan dia percaya dan dia beramal. Satu orang yang apabila dia dengar hadis Nabi SAW, dia dengar dan dia patuh kepada hadis itu. Dalam hidup dia, dia tak ada pernah teringat dalam hati dia nak buat naya orang, dia tak pernah teringat dalam hati dia nak buat dosa pada Tuhan dan sebagainya. Maka dia mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin ini idza hudiral mu'min, apabila dia menghadiri kematian, apabila dia mendekati saat mati dia, atathu malaikatur rahmah. Nabi kata malaikat rahmat mai bersama dengan malaikat maut. Bihariratin bayda, malaikat rahmat bawa kain sutra putih. Fayaqulun, dan kata malaikat-malaikat ini, ukhruji radiyatan mardiyan ank. Malaikat kata, wahai roh, keluarlah dalam keadaan kamu redha untuk nak menghadap Tuhan, dan Tuhan redha nak terima kamu. Ila rauhillah, keluarlah kamu menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat ni maksud apa tuan-tuan? Belah kesian. Orang kata kembali ke rahmatullah. Maksudnya apa? Dia balik kepada belah kesian Allah. Kita bila mati tuan-tuan, kita tak ada lain melainkan yang kita harap ialah Tuhan kesian kat kita. Itu aja. Belum tentu segala amal perbuatan yang kita bawa balik itu lulus di sisi Allah. Tak tentu lagi. Kita semayang banyak, kita buat amal sunat banyak, kita buat sedekah jariah banyak dan sebagainya. Belum tentu lagi benda ni boleh pi sebagai amal baik di sisi Allah. Kalau sekiranya benda tu kita buat dengan hati yang riak, kalau benda tu kita buat dengan hati yang sombong, kalau benda tu kita buat dengan tidak ikhlas dan sebagainya, penat. Jadi betul-betul kita mengharapkan kesian Allah pada kita.
Kalau ada rahmat Allah, kalau ada kesian Allah pada kita, insya-Allah kita okey. Maka malaikat rahmat apabila dia nak tunggu roh keluar, dia kata ukhruji radiyatan mardiyan anki. Keluarlah wahai roh orang yang beriman dalam keadaan kamu redha dan Allah redha pada kamu. Ila rauhillah, keluar kepada kasihan Allah Subhanahu wa taala. Wa raihan, dan keluarlah roh dalam keadaan wangi. Roh orang mati ni ada yang keluar dalam keadaan raihan, dalam keadaan bau wangi. Ada roh keluar dalam keadaan baunya busuk bangkai. Kisah kita nanti baca. Wa rabbin ghairi qadban, malaikat rahmat kata, dan keluarlah roh orang yang beriman dalam keadaan Tuhan kamu tidak marah kamu. Malaikat sambut roh orang yang beriman keluar ini dengan kata-kata yang berupa doa. Malaikat minta supaya roh keluar elok-elok. Malaikat minta supaya roh itu keluar dalam keadaan mendapat kasihan Allah. Malaikat minta supaya roh kita keluar dalam keadaan berbau wangi. Malaikat minta supaya roh orang yang beriman ini keluar dalam keadaan Allah tidak murka. Fatakhruju ka'atyabi rihil misk. Maka kata Nabi SAW, roh orang yang beriman itu keluar sewangi kasturi. Maka keluarlah roh orang yang beriman ini atyab, sebaik-baik, sewangi-wangi rihil misk, kasturi yang paling wangi. Hatta annahu la yunawiluhu ba'duhum ba'da, sehingga kan kata Nabi SAW, apabila roh orang beriman ini keluar, malaikat Allah ini berebut-rebut nak mencapai roh itu. Tuan bisa tengok mayat apabila nak disembahyangkan dan apabila lepas sembahyang di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Tuan boleh tengok macam mana mayat tu bergerak nak masuk masjid dengan nak keluar masjid. Macam mana berebut-rebut, orang pakat nak tak boleh usung pun dia boleh sentuh sikit mayat tu pun cukuplah. Pasal apa? Salah satu kematian yang mulia ialah kematian di dua bumi yang dipanggil Al-Haramain. Macam itulah roh orang yang beriman apabila terlucut keluar daripada badan, daripada jasad tuan dia, malaikat Allah ni berebut-rebut nak menyambut roh yang keluar itu. Hatta ya'tuna bihi babas sama. Begitulah keadaan roh itu daripada keluar daripada badan tuan dia sehinggalah pi ke pintu langit. Roh nak dibawa naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Allah berebut-rebut nak pegang roh tu, nak bawa pi sampai ke pintu langit. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tak rugi kalau kita jadi orang baik atas dunia ni. Tak rugi. Walaupun mata kasar sebahagian manusia tengok orang yang beriman, orang yang baik-baik ni, dia tengok sebelah mata, dia tengok dengan pandangan menghina dan sebagainya. Tapi kalau kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, begitulah akhiran kita. Biar sejuta orang atas dunia ni mengeji kita, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Berebut-rebut malaikat ini nak mencapai roh itu sehingga dibawa sampai ke pintu langit. Fayaqulun, bila saja sampai di pintu langit, maka malaikat-malaikat yang menjadi penduduk langit berkata, malaikat-malaikat penduduk langit ni, ma atyaba hadhihi rih. Bila roh orang baik-baik ni sampai sahaja di pintu langit, penduduk langit kata, ma atyaba hadhihi rih. Dia kata, roh siapa ni? Wangi sangat ni.
Benda ni tuan-tuan tak boleh buat-buat. Ikhlas kita dengan Allah di atas dunia ni, ikhlas kita dengan agama di atas dunia ni, Allah bagi benda ni kat kita. Bukan boleh buat-buat, bukan boleh berlakon-lakon, bukan boleh berpura-pura, tak boleh. Ikhlas kita, Allah bagi benda ni. Sehingga kan apabila roh sampai di pintu langit, penduduk langit kata, ma'atyab, alangkah baiknya, alangkah wanginya, hadhihi ruh, roh ini, siapa orang ni, apa istimewa dia ni, allati ja'atkum minal ardi, yang roh ini baru mai daripada bumi. Fayatuna bihi arwahal mu'minin, maka roh itu dibawa pergi berjumpa orang-orang mukmin yang mati dulu daripada dia. Bila dia melepasi daripada pintu nak masuk ke langit, dia sudah sampai di alam lain, maka roh ini dibawa dan dihimpunkan bersama dengan roh-roh orang yang baik-baik yang mendahului dia. Falahum ashaddu farahan bihi min ahadikum bighaibihi yaqdamu alaih. Kata Nabi SAW, seronoknya roh orang-orang yang beriman yang mati awal daripada dia menyambut kedatangan roh baru ini. Seronoknya mereka menyambut roh orang yang beriman yang baru mati ini lebih seronok daripada kita masa di atas dunia berjumpa kawan yang dah lama tak jumpa. Itu yang Nabi SAW habaq. Kita ada satu kawan kamcing kita masa sekolah rendah, masa sekolah menengah, masa universiti. 30 tahun, 40 tahun tak pernah jumpa dia. Tiba-tiba satu hari jumpa dia. Dia tunjuk kita. Dia kata, Syamsuri kah? Kita tengok dia. Kita kata, Pak Lah kah? Macam tu punya jadi. Kita kata, Masya Allah, hang pi mana ni? Hilang ghaib. Dia pernah jadi satu kawan kita yang cukup close, yang cukup kancing dengan kita. Sampai masa duduk asrama dulu, sampai boleh share pakaian dengan dia. Sabun, buruh gigi, Colgate ni usah kata lah, yang tu memang share lah. Pakaian kita dia boleh sambak pakai, pakaian dia kita boleh sambak pakai. Punya rapatnya kita dengan dia 35 tahun, 40 tahun tak jumpa, tiba-tiba umur 60 jumpa balik. Tengok dia, kita kenal, dia tengok kita, dia kenal. Seronok kita ni, Nabi SAW kata, tak sama dengan seronoknya orang-orang yang beriman yang mati lagi awal menyambut kawan yang baru mati yang sama beriman ni. Bila dia tengok-tengok, dia kata, Masya Allah, seronoknya mereka ini. Sehingga kan disebut oleh Nabi SAW, falahum asyaddu farhan bih. Maka bagi mereka yang sudah mati lama ni, seronok ni tak tahu nak apa, menyambut kawan yang baru mati ni. Lebih daripada kamu seronok jumpa kawan kamu atas dunia yang lama tak jumpa. Fayas'alunah, maka mereka yang mati awal tanya kawan yang baru mati ni, Madza fa'ala fulan? Madza fa'ala fulan? Dia mula sebut satu nama lepas satu nama lepas satu nama. Bila jumpa dia ni baru mati, baru tinggal dunia, baru main masuk geng depa yang dah mati lama ni, depa tanya dia, Madza fa'ala fulan? Dia kata, kawan kita Zamri apa abang, dia dah buat apa lagi? Dia tanya kita ni hak tak mati lagi. Dia kata Me'e apa abang? Dia kata Maknuk apa abang? Duk sebut satu nama lepas satu nama lepas satu nama. Kata Nabi SAW, dia dalam hadis sahih ini, geng yang dah lama mati tanya kepada kawan yang baru mati ni, Madza fa'ala fulan? Masa hang nak mati hari tu, dia ni duk buat apa dia ni?
Masa hang dekat nak mati hari tu, dia nak buat apalah ni? Fayaqulun, maka jawab malaikat-malaikat yang mengiringi roh yang baru ni, da'uhu fa innahu kana fi ghammid dunya. Malaikat kata, da'uhu, terus duk tanya dia ni. Terus duk tanya berkenaan dengan kawan ni yang duk ada atas dunia. Da'uhu, tinggalkan dia. Terus duk tanya dia. Fa innahu kana fi ghammid dunya, kerana dia ni tengah duk hanyut dengan dunia lagi lah ni. Itu dia. Dia sebut nama, Syamsuri macam mana lah ni? Ni raplah, tak boleh pakai lah ni. Macam ni jawapan sudah sampai sana. Malaikat kata apa? Malaikat tersebut tanya pasal depan ni semua. Fa innahu, kerana dia kana fi ghammid dunya, dia masih lagi duk tenggelam, masih lagi duk hanyut dengan dunia dia ni. Siapa tuan-tuan? Kita hadu hidup ni. Kita ni masa mai duk dalam masjid ni totit sikit. Saat lagi habis sembahyang Isya, pakai kasut tu, dia mai balik. Dia mai balik, program makai semua start balik, jalan balik, ketayak, lipat buah dalam poket, dia start balik. Tak lagi dia cinggih balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, macam mana kita baca hadis lain, cerita sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang duduk dalam majlis Nabi, hati ni macam diperonyok-peronyok, dia main takut, dia main gerun, dia main bimbang, dia main rasa dia ni kecil, dia berasa dia kurang amal, dia berasa masa duduk dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar balik ke rumah habis lupa. Esok mai pula duduk dalam majlis Nabi, dia main takut balik, dia main gerun balik, dia main macam mana bertaubat, macam mana insaf. Saat lagi keluar balik ke rumah, hanyut balik. Dia bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, ya Rasulullah, kami ni dah jadi munafik. Kami ni dah jadi munafik. Nabi kata, pasal apa? Pasal apa yang kata jadi munafik? Dia kata, kami bila duduk di dalam majlis Tuhan, kami merasa takut sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami rasa macam tak mau buat dosa apa pun dah. Tapi bila kami keluar aja daripada majlis Tuhan, kami balik aja ke rumah, kami jadi lara, kami jadi lalai, kami jadi buat kerja yang sia-sia. Apalah kami ni? Kami dah jadi munafik. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, itulah manusia. Manusia. Memang graf dia yazid wa yanqus. Dia punya iman dia yazid, kadang-kadang dia naik, bagus, wa yanqus, dan dia jadi kurang. Dia mengikut keadaan sekitar dia, environment dia duduk macam mana. Bila dia duduk dalam environment, duduk dalam masjid, duduk dengar Quran, duduk dengar hadis Nabi, duduk dengar pasal akhirat, dia jadi bagus. Bila dia pergi duduk dalam satu tempat yang huru-hara, dia jadi kepala huru-hara. Nabi SAW kata, memang dunia, memang dia akan sentiasa memperdayakan manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sabda Nabi SAW, wa innal kafir idha ihtudira. Nabi kata, tapi kalau yang mati itu orang kafir. Kafir ni maksud dia apa? Engkar. Maksud kafir ialah engkar. Kafara maksud dia angkara. Engkar. Dia dengar ayat Quran, dia macam nak petikai. Dia dengar hadis Nabi, dia macam tak mau pakai. Dia dengar cerita agama, dia macam tak ada percaya. Dia jadi macam ni. Dan akhirnya dia memilih untuk menolak agama dalam hidup dia. Maka manusia yang macam ni, manusia engkar. Nabi kata, wa innal kafir izah tudira. Dan ada pun orang kafir, orang-orang yang mengengkari agama, apabila mai saat kematian dia, atathu malaikatul azab bimishin. Bersama dengan malaikat maut akan mai malaikat azab. Dan malaikat azab mai membawa mish, membawa kain kasang. Kalau orang yang beriman tadi dia bawa
harirah bayda, dia bawa sutera putih. Sebaliknya orang kafir, malaikat azab mai, dia bawa kain kasak, dia kata. Fayaqulun, maka kata malaikat, ukhruji sakhitatan maskhutan alaik. Mereka kata dekat dia, keluarlah wahai roh, dalam keadaan engkau pun tak mau keluar, dan dalam keadaan Allah murka pada engkau. Orang kafir tak mau mati, orang jahat dia tak mau mati. Dia kalau boleh dia nak hidup 1000 tahun lagi. Bila mai saat kematian dia, dia tak mau mati. Dia benci dengan kematian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala benci untuk nak terima dia. Tapi dia mesti kena mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata malaikat, keluar ila azabillahi azza wa jal. Pergilah engkau ke tempat azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatakhruju ka'antani rihi jifah. Nabi kata maka keluarlah roh dia dalam keadaan busuk bangkai. Roh orang-orang yang derhaka Allah, dia keluar daripada badan tuan dia, keluar dalam keadaan busuk jifah, bangkai. Kan ada satu hadis palsu. Hadis palsu, dia kata ad-dunya jifah. Dia kata, tuan-tuan yang mengaji mustalah hadis jumpa contoh hadis palsu, di antaranya dia kata ad-dunya jifah wa tullabuha kilab. Hadis ni nanti ada dalam kitab-kitab tasawuf, duk di bawah bab zuhud. Dia nak menganjurkan orang Islam ni supaya jadi zahid, jadi tak mau kepada dunia. Dalam dia gairah nak mengajak orang supaya tak mau ke dunia ni, dia bawa mai hadis palsu. Dia kata ad-dunya jifah, dunia ni macam bangkai. Wa tullabuha kilab, siapa yang pergi cari dunia, dia macam anjing. Kemudiannya dikenal pasti sebagai maudhu', sebagai hadis palsu. Jifah ni maksud dia apa? Bangkai. Nabi SAW kata, fatakhruju ka'antani rihi jifah. Maka keluarlah roh orang yang derhaka itu dalam keadaan baunya busuk bangkai. Begitu. Hatta ya'tuna bihi babal ard. Sehinggalah apabila rohnya dibawa sampai ke pintu dunia, nak masuk ke langit. Fayaqulun, maka kata malaikat, ma antana hadhihi rih. Malaikat kata, roh siapa ni busuk sangat ni? Hatta ya'tuna bihi arwahal kuffar. Dan kemudiannya rohnya dicampak duduk bersama dengan roh-roh orang kafir. Hadis itu hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pakak-pakak pebetul, biarlah kita ni waktu mati kita jadi orang yang diucap welcome oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mau terima kita dan kita juga redha untuk nak menghadap dia. Untuk itu kita kena tambah amalan. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi ahabbil kalam ila Allah. Qultu ya Rasulullah, akhbirni bi ahabbil kalam ila Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal kalam ila Allah subhanallah wa bihamdi. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ala ukhbiruka bi ahabbil kalam ila Allah. Nabi tanya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kamu mau tak aku nak bagi tahu kamu
satu kalam yang Allah cukup suka. Satu kalam yang kalau manusia sebut, Allah cukup suka. Kata Abu Zar, ya Rasulullah, akhbirni bi ahabbil kalam ilallah. Abu Zar kata, ya Rasulullah, beritahu kat saya, apakah perkataan yang Allah suka tu? Qal, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal kalam ilallah. Sesungguhnya perkataan yang Allah cukup suka ialah subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah, segala puji baginya. It's very simple word, tapi Allah cukup suka apabila hamba dia sebut benda ni. Susah tak tuan-tuan nak sebut? Langsung tak susah. Subhanallah wa bihamdi. Siapa yang duk jadikan amalan sebut benda ni? Kita selalu lupa 24 jam masa Allah bagi kat kita, habis 24 jam, sekali pun tak sebut. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala subhanallah wa bihamdi fi yawm 100 marrah huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Cukup kuat hadis ni. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, man qala subhanallah wa bihamdi. Siapa sebut subhanallah wa bihamdi fi yaum 100 marrah, dalam sehari dia sebut 100 kali. Sambil buat kereta nak pergi kerja, sambil buat kereta balik kerja, sambil duduk saja-saja di rumah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Siapa sebut subhanallah wa bihamdi pada satu hari, disebut 100 kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huttat khatayahu, Allah hapuskan semua dosa-dosa kecil dia. Allah hapuskan khatayahu, semua kesalahan-kesalahan kecil dia. Tuan-tuan, salah kecil kita banyak tak banyak? Cukup banyak. Start daripada celak mata bangkit pagi, kita dah start dah. Meter dosa kita dah jalan dah. Meter dosa kita dah start jalan dah. Sampailah saat lagi balik masjid, makan, kita nak tidur saat lagi ni, barulah meter tu rest. Dalam tempoh masa tu, dosa yang kita duk generate ni, dosa yang kita duk buat ni, Allahu Akbar. Dosa dengan Allah, dosa dengan Nabi, dosa dengan isteri, dosa dengan suami, dosa dengan anak, dosa dengan jiran, dosa dengan kawan tempat kerja, dosa dengan adik-beradik, dosa dengan menatang. Dosa yang kita buat ni hari-hari, Allah yang tahu banyak mana. Nabi SAW habaq dekat kita apa dia? Sebut subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Kalau boleh sebut 100 kali dalam satu hari, Allah hapuskan dosa-dosa kecil ni. Wa in kanat mithla zabadil bahri, sekalipun dosa kecil kamu itu sebanyak buih di laut. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda ni kena duk buat. Pasal apa? Pasal kita mau hari penghabis hidup kita esok ni, roh kita keluar, disambut oleh malaikat rahmat dengan kain sutera putih. Malaikat minta supaya roh kita keluar dalam keadaan berbau wangi.
Malaikat minta supaya roh kita keluar ni dalam keadaan Allah kesian ke kita. Malaikat minta supaya roh kita keluar ni dalam keadaan kita reda untuk mengandalkan Allah, dan Allah reda nak sambut kita. Kita nak dapat benda tu, kita kena buat banyak pahala, kita kena buat banyak benda kebaikan. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, awsani khalili la ada'uhunna hatta amut, saum salasati ayyam min kulli syahrin, wa salatin duha, wa naumin ala witrin, atau kama qal, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ini benda-benda simple yang kita kena buat. Untuk apa? Untuk kebaikan kita, bukan untuk orang, untuk kita pelepah diri kita apabila kita mati esok ni. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata, awsani khalili bi thalathin. Abu Hurairah kata, kekasih aku berwasiat kepada aku dengan 3 benda. Abu Hurairah kata khalili. Khalil ni maksud apa tuan-tuan? Khalil, kekasih. Dan siapa yang biasa sampai di Baitul Maqdis, selain daripada pusing kawasan Baitul Maqdis, Masjid Aqsa, kita pergi ziarah sampai ke Hebron. Hebron dipanggil oleh orang-orang Arab Palestin sebagai Al-Khalil. Bandar Hebron itu, orang Palestin tak panggil Hebron. Hebron ni orang Yahudi panggil. Orang Palestin panggil apa? Al-Khalil. Al-Khalil ni merujuk kepada siapa? Kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim Al-Khalil. Maka bandar itu menyimpan jasad mulia, jasad Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka bandar itu dipanggil Al-Khalil. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia beritahu dekat sahabat-sahabat lain. Dia kata, awsani khalili. Dia kata, kekasih aku. Dia merujuk kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasiat kepada aku, pesan kepada aku, bi thalathin, 3 benda Nabi suruh aku buat. La ada'uhunna hatta amut. Abu Hurairah kata, aku tidak akan tinggal 3 benda ni sampai hari aku mati. Pasal Nabi SAW bagi satu pesan khusus kepada aku. Dia kata, aku tidak akan tinggal 3 benda yang Nabi suruh aku buat ni hatta amut, sampai hari aku mati. Apa dia? 1, saum salasati ayyam min kulli syahrin. Nabi pesan, kok mana pun, by hook or by crook, dalam sebulan ambil 3 hari puasa. Nabi pesan, dalam sebulan ambil 3 hari. 3 hari maksudnya berapa persen tuan-tuan? Berapa persen? 3 hari daripada 30. 3 daripada 30 berapa? 10%. 10%. Allah bagi kat kita 30 hari, 10% kita bagi balik dekat Tuhan. 10% aja. 90% kita boleh enjoy lagi. 10% Tuhan minta balik. Puasa sebagai tanda syukur dan ingat pada dia. Banyak agak Tuhan minta 10%? Tak banyak tuan-tuan. Kita tak bagi. Yang kedua, wassalatid duha. Nabi pesan dekat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semayang duha jangan tinggal. Kawan saya ada seorang, dia lecturer dekat UiTM Shah Alam. Dia kata kat saya, dia kata, thank you very much. Dia kata, saya dengar you punya kuliah, you bagi tahu tentang sembahyang duha. Bukan saya tak pernah dengar, dia tak pernah dengar, tapi tak tahu macam mana hak sekali tu dengar. Dia kata usik dia betul. Dia dengar sangat dah cerita pasal sembahyang duha, semua tu tahu dah, tapi kekuatan nak buat tu tak ada.
Kan kita duk minta doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjuklah kebenaran itu kepada kami sebagai satu kebenaran. Warzuqna ittiba'ah, dan rezekikanlah kepada kami kekuatan untuk nak buat kebenaran itu. Kita duk dengar cerita tentang sembahyang duha ni, dengar sangat dah, tapi tak direzekikan oleh Allah kekuatan untuk nak buat. Tak ada kuat nak buat. Kita dengar cerita pasal 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia wa ma fiha, dan apa yang ada dalam dunia. Duk dengar dah malam ni, dengar kali yang keberapa ribu kali tak tahu dah. Tak boleh buat juga. Pasal apa tak boleh buat, tuan-tuan? Pasal Allah tidak rezekikan kepada kita kekuatan untuk buat. Ada kawan-kawan kita yang kalau dia miss, dia menyesal 1 hari 1 malam. Dia termiss. Jaga terlewat sikit, nak lari sembahyang di masjid, sampai-sampai tu imam dah takbir rakaat pertama dah. Allah, dia frust pasal dia tak ada 2 rakaat qabliyah subuh tu. Dia frust tu bukan frust masa tu saja, sehari semalam dia frust. Dia kata apa? Dia kata, saya 15 tahun saya tak pernah tinggal qabliyah subuh, pagi ni saya miss. Boleh nampak muka dia yang frust tu, boleh nampak. Tuan-tuan, kalau itu dapat kat kita, alhamdulillah. Abu Hurairah kata, Nabi SAW, kekasih aku pesan kat aku 3 benda, aku tidak akan tinggal benda ni sampai aku mati. Apa dia? Yang pertama, 3 hari mau ambil dalam sebulan untuk puasa sunat. Yang kedua, sembahyang duha. Kawan saya tadi, dia kata tak tahulah, dia kata hak sekali tu dengar betul-betul touch dia punya inner feeling, dia punya hati kecil dia sudah kena touch. Dia kata, you know what? Dia kata, you dapat pahala lah ni. Dia kata, dia jenis cakap ayu ni, jangan main-main. Dia kata, you know what? Dia kata, you dapat pahala tau. Since then, dia kata, daripada dia dengar tu until now, dia kata, I'm a big fan of duha. Dia kata, faham apa dia? Tak faham sudah habis. Dia kata, daripada hari dia dengar tu, dia kata, dia sudah jadi satu big fan. Apa nak kata? Satu peminat sembahyang duha. And dia kata, ni bukan nak sombong, tak pernah cerita kat siapa, cerita kat you dia kata. Malam ni ramai dengar. You know what? Dia kata, I go for 6 rakaat. Dia kata, Pensyarah University, I go for 6 rakaat. Dia kata, without fail. Alhamdulillah. Dia kata, thank you so much. Dia kata, you dapat juga pahala kalau I buat. Saya kata, thank you very much. Dia bagi terus 6 rakaat dia bagi. 6 maksud dia apa, tuan-tuan? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang ketiga, kata Abu Hurairah, wa naum ala witrin, dan sembahyang witir sebelum tidur. Sembahyang witir sebelum tidur. Mana lebih baik, tuan-tuan? Sembahyang sebelum tidur dengan bangkit pukul 4, 4:30 saat lagi, sembahyang tahajud baru witir, mana lebih baik? Kalau sekiranya kita boleh make sure kita bangkit pukul 4:30 untuk tahajud dan witir, itu lebih baik. Tapi kalau kita tahu kita ni jenis macam mana, kita ni jenis sebulan ni kalau boleh bangkit sekali ni dah cukup baik, sembahyang witir dulu sebelum tidur. Sendiri tahu diri sendiri macam mana. So, kalau kita jenis macam tu, jenis boleh kira, boleh tulis dalam diary, dalam sebulan berapa kali bangkit tahajud. Kita ni jenis boleh tulis dalam diary, maknanya lambat, lama-lama sekali baru nak buat tahajud, lepas main Isya buat siap-siap dah witir. Kita tahu diri kita siapa, kita buat sesuai dengan diri kita. Ada setengah orang, dia kata ni
Aku tanya ustaz kata semayang ba'diyah ni sunat buat di rumah. Dan sebab Nabi SAW kata masjid ni tempat semayang fardu, semayang sunat di rumah. Jangan jadikan rumah jadi kubung apa semua. Cakap pandai. Dia habis semayang Isyak, dia kau semayang lagi ba'diyah, pasal dia nak ikut sunnah. Tengok-tengok dia punah begitu aja. Di rumah boleh tak buat, di sini boleh tak buat. Rugi, semata-mata rugi. Tolak pergi tepi semua, cakap-cakap pandai ni semua tolak pergi tepi. Cakap pandai ni sebenarnya tak memberi untung kepada kita sikit pun. Kita beramal dengan ilmu kita, itu yang menguntungkan. Kita tahu kita lemah, kita tak cukup kuat. Pendek kata kalau balik sampai di rumah baru nak buat ba'diyah, ni semua pemohong. Settle tahun ni. Habis sembahyang Isyak, ba'diyah Isyak. Duk rasa cuak, duk rasa sejuk, seram sejuk kaki, witir buang siap-siap. Apa nak jadi pun, pesan Nabi SAW kepada Abu Hurairah, kita dah boleh buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tambah lagi satu, kalau ada kekuatan, tambah lagi satu. Daripada Jabir radhiyallahu anhu. Kata dia, anna Nabi SAW kana la yanamu hatta yaqra alif lam tanzil. Ini tambah tai, dia panggil tambah tai. Orang dulu kalau beli barang dia kira kati dengan tai. Atau dia kata tambah tai. Tadi kita start hadis tadi abang apa? Kita start kata orang mati ada dua, ada orang mati mukmin, ada orang mati kafir. Orang yang mati mukmin ni punyalah istimewa dia ni, masa roh nak keluar malaikat rahmat dah pergi tunggu, sambut dia dengan kain sutera putih. Kita cerita kebaikan dia. And then kita bagi satu solution. Macam mana kita nak elok daripada kita jadi mati, macam yang disebutkan sebagai tak elok tadi. Kita kena tambah pahala. Kita sebut apa dia? Cara tambah pahala yang Nabi SAW ajak kat kita apa dia? Mulut bagi selalu sebut subhanallah wa bihamdi. Very simple. Subhanallah wa bihamdi. Tambah tai sikit lagi, Nabi SAW kata, siapa dalam sehari boleh sebut 100 times, 100 kali subhanallah wa bihamdi, boleh sebut 100 kali sehari. Apa janji yang Nabi SAW kata dekat orang ni? Allah akan hapuskan dosa-dosa kecil dia walaupun sebanyak buih di laut. Kita tambah style lagi. Kita bagi tahu apa? Kita bagi tahu, kata Abu Hurairah kata Nabi SAW pesan dekat dia suruh buat 3 benda. Apa dia 3 benda tu? Yang pertama sekali, 3 hari sebulan modu ambil untuk puasa sunat. Ambil mana-mana Isnin, ambil mana-mana Khamis, ataupun ambil pertengahan bulan yang dipanggil Ayyamul Bid, hari-hari putih. Ambil 3 hari. Yang kedua apa dia? Nabi pesan suruh sembahyang duha. Yang ketiga apa dia? Witir sebelum tidur. Banyak tu kalau kita boleh istiqamah, kalau kita boleh komit untuk buat benda tu. Allahu Akbar tuan-tuan. Mati esok kita tengok kita punya statement. Kita tengok statement amalan kita. Masya Allah. Semata-mata sebut subhanallah wa bihamdi. Banyak ni Tuhan bagi dekat aku. Menyesal kita pasal kita sebut sikit. Bila tengok statement kita di hari akhirat esok, tengok statement, 1 puasa sunat aja kita buat dalam sebulan. Bukan 3. Nabi kata buat 3, kita tak mampu. Kita buat 1. 1 tu lebih baik daripada tak buat. 1 tu ganjaran pahala kita tengok, kita tepuk dahi. Kita kata awaklah aku tak buat 3 hari tu ni. Tuan-tuan tengok statement pahala kita, sembahyang witir yang kita buat 1 rakaat. Sekurang-kurang witir 1 rakaat. Mazhab Hanafi dia kata sekurang-kurang 3. Mazhab Syafi'i kata 1 pun sudah dianggap witir. 1 je buat. Tengok pahala Allah bagi. Masya Allah. Kalau aku tahu, aku buat 3 rakaat witir. Tambah lagi 1. Daripada Jabir radhiyallahu anhu. Dia kata anna Nabi SAW kana la yanam hatta yaqra alif lam tanzil. Wa tabarakallazi biyadihil mulk
Jabir bin Abdullah, dia kata apa? Nabi SAW sendiri, Nabi tidak akan tidur melainkan setelah Nabi baca dua surah ini. Surah apa? Yang pertama, surah Sajdah. Alif Lam Tanzil, itu adalah surah Sajdah yang tu imam duk baca pagi jemaat tu. Sebelum tidur, ambil ayat semayang. Lah ni dalam handphone pun ada Quran 30 juzuk. Ambil ayat semayang, Zak kata buka, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabila. Baca. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. 30 ayat, 30 ayat. Sajdah 30 ayat. Al-Mulk 30 ayat. Tonton balik, try baca 5 minutes satu surah. 5 minutes satu surah. Bacaan biasa. Tidak gopoh, tidak terlalu lambat. 5 minit untuk habiskan satu surah. 10 minit kita bagi balik dekat Tuhan daripada 24 jam dia bagi dekat kita. Nak tidur, satu ayat semayang ambil, 2 surah ni kita penat. Itu amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal inna suratan fil Quran 30 ayah syafa'at li sahibiha hatta ghufira lah. Tabarakallazi biyadihil mulk, atau kama qal, hadis sahih riwayat Ibnu Majah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata ada satu surah dalam Quran 30 ayat. Syafa'at li sahibiha. Siapa baca surah ini akan memberi syafaat kepada dia di hari akhirat esok. Kalau Nabi, sebelum tidur Nabi baca. Siapa baca surah ini yang mempunyai 30 ayat ini, surah ini akan memberi syafaat, akan memberi satu pertolongan kepada dia di hari akhirat esok, hatta ghufiralah. Nabi kata sehingga akhirnya dia diampunkan dosa oleh Allah. Tabarakallazi biyadihil mulk. Surah itu ialah surah Al-Mulk. Tabarakallazi biyadihil mulk. Siapa yang mengamalkan surah ini sehingga dia menjadi sahib kepada surah ini, tuan kepada surah ini, surah ini akan bertindak sebagai pembela dia pada hari akhirat esok. Dan hadis itu sahih riwayat Ibnu Majah. Cukup tuan-tuan. Ayat tu kalau kita boleh start pelan-pelan buat, cukup lah. InsyaAllah kita akan mati dalam keadaan roh kita diucap selamat datang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1 muka surat 238. Muka surat 238. Kita masih lagi berada di dalam tafsir suratul Maidah. Masih lagi dalam tafsir surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Firman Allah, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lillazina amanul yahud wallazina asyraku. Demi Allah, lagi engkau wahai Muhammad akan mendapati setengah manusia yang keras berseteru dengan orang mukmin itu ialah Yahudi dan orang-orang kafir musyrikin ahli Makkah. Ni, ayat ni. Tuhan nak bagi tahu dekat kita, kata musuh kita yang paling ketat, yang cukup benci kepada orang Islam ini, Allah sebut dua. Siapa dia? Satu Al-Yahud, Yahudi. Dia cukup benci kepada orang Islam. Yang kedua,
orang-orang yang musyrikin. Golongan musyrikin maksudnya golongan yang menyembah berhala. Dan ayat ini merujuk kepada kafir Quraisy Makkah. Mereka sembah berhala. Ini dua golongan, anti dia dekat Islam cukup dahsyat. Cukup dahsyat. Kerana bertambah kufur mereka itu. Yahudi dan juga puak musyrikin ni. Hari ni dengan esok mereka punya kekufuran teruk lagi. Esok dengan minggu depan kekufuran mereka teruk lagi. Makin meningkat kekufuran mereka di sisi Allah. Dan jahil mereka itu tentang Islam. Dan mereka ni daripada sari ke sari makin duk jauh daripada Islam. Pasal apa? Pasal agama mereka tak berjumpa dengan Islam. Tak berjumpa. Yahudi dengan puak penyembah berhala ni, dia tak berjumpa dengan Islam. Berbeza dengan orang Kristian. Oleh kerana kitab mereka, kitab Injil, juga asalnya kitab samawi. Dia ada tempat-tempat dia berjumpa dengan Islam. Tapi hak jenis duk sembah Tok Kong ni, hak jenis duk sembah berhala ni, dia tak jumpa. Dia pergi jalan lain terus. Kita duk pergi utara, dia duk pergi selatan. Dia makin duk jauh dengan Islam. Itu maksud ayat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Ini Tuhan kata. Dan demi Allah, lagi engkau wahai Muhammad akan mendapati yang terlebih hampir berkasih-kasih bagi segala orang yang mukmin itu ialah mereka yang berkata kami ini orang Nasara. Nampak? Quran kata yang lebih mirip nak mai kepada Islam ialah orang Nasara. Pasal apa? Semua Nabi kita ada dalam kitab dia. Semua Nabi kita ada dalam kitab dia. Cuma dia panggil dengan nama lain. Kalau ikut mereka punya kitab yang telah diubah suai hari ini, dia panggil dengan nama lain. Tapi nama-nama tu berasal daripada nama-nama Nabi kita. Nabi Daud dia panggil apa? David. Nabi Yusuf dia panggil apa? Joseph. Nabi Zakaria dia panggil apa? Zeng tu kita panggil. Zeng mereka tak panggil Zeng. Mereka panggil apa? Kita ni kalau Pak Ayah kita ni Zeng. Jangan buat pasal. Kan dia panggil Zeng tak main mana ni. Kita dengar Zeng mana? Pak Ayah panggil Zeng. Mereka panggil apa? Tak tahu. Saya pun tak tahu. Kan? Mereka pun ada juga sebut Zakaria tu tapi dengan cara dia. Apa lagi? Nabi Sulaiman mereka panggil apa? Solomon. Dia panggil macam tu. Nabi Isa dia panggil apa? Jesus. Dia panggil Jesus. Jadi dia duk berjumpa dengan kita ni, dia duk berjumpa. Ada dalam Quran, ada dalam Injil depa. Ada. Jadi depa ni dari segi nak berjumpa dengan hidayah Allah ni lebih mudah berbanding dengan hak sembah Tok Kong, hak sembah berhala. Depa pergi jalan lain terus. Siapa kata? Allah kata dalam Al-Quran. Firman Allah, "Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun." Bermula yang demikian itu dengan sebab bahawa setengah daripada mereka itu, daripada orang-orang Nasrani itu, qissisin dan juga ruhban, yakni ulama dan ahli ibadah. Qissisin kalau dalam kita ulama kita ni dia panggil fuqaha. Ulama yang faqih dalam ilmu agama. Ruhban dalam kita ni dia panggil apa? Abid ataupun ubad. Orang yang kuat ibadat. Dia ada dua. Dalam masyarakat kita ni pun ada dua. Satu, orang yang ada ilmu. Satu, ilmu kurang tapi amalan kuat. Dia ada dua. Dan Nabi SAW sebut
perbezaan antara dua ni. Dari segi buat amalan, orang yang berilmu buat amal lain, berbanding dengan tak ada ilmu tapi rajin buat amal lain. Banyak dalam masyarakat kita ni mengaji tak mau. Semayang fardu masjid 5 waktu di masjid, tak mayang di rumah. Nak bang lagi 5 minit 10 minit dia main lah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya memang dia semayang di masjid, dan dia main awal sebelum azan dia dah main. Tapi peliknya apa dia? Mengaji tak ada. Tadi maghrib ada, lepas maghrib berebut pergi ambil kasut, tolak motor belah. Dia tak mau mengaji. Dia tak mau mengaji. Tapi kesungguhan dia untuk nak buat ibadat ni cukup hebat. Maka akibat dia pada tuan-tuan, akibat dia beramal biduni ilmin, tanpa ilmu. Dia semayang tidak ada tamak-ninah. Sedangkan tamak-ninah ini very important. Sehingga kan Nabi SAW tengok satu orang sahabat ambil ayat semayang, masuk masjid semayang. Habis semayang, Nabi panggil dia. Nabi kata, pergi ambil ayat semayang. Dia pergi ambil ayat semayang. Dia masuk mai, dia semayang. Habis semayang, Nabi panggil dia. Nabi kata, pergi ambil ayat semayang. Lepas ambil ayat semayang, dia masuk semayang. Habis semayang, Nabi panggil dia. Nabi kata, pergi ambil ayat semayang. Dalam hadis kata apa? 3 kali. Dia 3 kali kena, dia tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tang mana tak kena saya ni? Tang mana tak kena saya ni? Baru Nabi habang dekat dia. Nabi kata, sembahyang kamu tidak ada tamak-ninah. Tamak-ninah takkan batal wuduk kot. No, tak batal wuduk. Tapi Nabi suruh berwuduk, suruh semayang balik. Pasal apa? Supaya dia kena macam tu 3 kali, benda tu melekat dalam kepala dia. Dia tak akan buat silap dah lepas ni. Itu teknik mengajar. Teknik mengajar. Itu teknik Nabi SAW. Saya duk pakai teknik Nabi lah. Kadang-kadang saya bila baca hadis, kadang tuan-tuan tengok saya baca-baca, saya patah balik, cerita balik. Saya baca-baca, saya patah balik, cerita balik kan. Bagi hak cerdik ni dia sedar. Bagi hak cerdik ni, ada dengar hak cerdik ni, dia kata, apa duk ulang 3-4 kali, faham dah lah tadi ni. No. Tapi ada orang bukan tak cerdik, tapi dia lambat pick up. Dia lambat pick up. Bila saya repeat kali kedua, bila saya repeat kali ketiga, baru dia pick up. Kita kena jaga dia juga. Dia pun main minyak motor bayar juga. Jadi kita kena bagi betul. Bagi hak cerdik ni, walaupun dia ingat, tapi bila ulang sekali, ulang 2 kali, ulang 3 kali, lagi dia ingat. Ya ni, ustaz repeat sampai berapa kali hari tu ni. Itu bukan cara saya. Itu cara Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi orang yang tak mau mengaji ni, dia tak ada benda ni. Dia semayang macam tu lah daripada umur dia 25 dulu sampai malam ni umur dia 75. Macam tu lah dia duduk semayang tanpa dia pernah dengar pun perkataan tamak-ninah. Dia tak pernah dengar pun. Apatah lagi nak tahu. Langsung dia tak tahu tamak-ninah ni apa. Jadi ruginya orang yang beramal biduni ilmin, tanpa ilmu. Dan pentingnya kita sebelum kita buat amalan, kita belajar bagi ada ilmu supaya amalan yang kita buat itu menepati kehendak Allah Subhanahu wa taala, menepati macam yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, dalam ayat ni Tuhan kata apa? Zalika bi anna minhum qissisin wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Bermula yang demikian itu dengan sebab bahawa setengah daripada orang Nasara itu ada yang qissisin, golongan alim mereka, dan di kalangan mereka juga ada ruhban, iaitu golongan ahli ibadat mereka. Mereka pun sama, yang kuat ibadat, tak mengaji, tak belajar, tak ada ilmu pun ada, dan ada yang berilmu dan beramal pun ada. Dan bahawa mereka itu tidak takabur, mereka itu daripada ikut yang benar. Benar jadi. Mereka Nasara, mereka orang Nasrani, tapi mereka mau dengar kebenaran.
Kan kita duk tengok Dr. Zakir Naik duk bagi talk tentang Islam. Geng-geng ni attend, mereka turun mai, mereka duduk, mereka dengar. Dalam duduk dengar tu ada di kalangan mereka ni yang memang nak cari kebenaran. Ada. Dan ada yang takabur. Bukan nak cari kebenaran tapi nak cari salah orang yang bercakap. Ada. Tapi hak nak cari kebenaran ni ada. Anda biasa tengok video apa Yusuf apa? Estes ni. Daripada padri. Dia daripada padri. Dia duk bagi, kalau kita kata khutbah kepada orang Kristian dalam gereja dia. Dia yang duk bagi sermon ni, dia yang duk bagi. Dan dia cukup mengetahui dan dia pakar di dalam bidang dia. Tapi dia mencari kebenaran. Dia sentiasa nak cari kebenaran. Allah anugerahkan kepada dia hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini dia boleh pergi cakap di depan padri-padri yang dulu kawan-kawan dia. Dia boleh pergi bercakap dekat mereka dengan ikhlas hati dia, dengan jernih muka dia, dengan ilmu yang ada dekat dia, dengan comparison yang dia buat. Dia compare balik Islam dengan hak dia doa abang dulu dalam kitab lama dia. Berapa ramai lagi pula padri lain yang apabila dengar ni, dia tahu dia tak ada interest. Dia bukan orang yang nak main ceramah minta 3,000. Dia bukan macam tu. Dia tak pakai satu PA untuk nak minta 3,000 kalau nak panggil ceramah. Tak ada. Dia tengok dia punya time ada tak ada. Kalau dia punya time ada, dia boleh suit dengan kehendak orang, dia main. Dia tak pernah letak satu PA nak minta 3,000, nak minta business class nak main, nak minta 5-star hotel untuk duduk. Dia bukan orang macam tu. Maka dakwah dia memang touch hati orang yang dengar. Pasal apa? Pasal dia ikhlas. Apabila orang ikhlas, dia bercakap pada hati dia. Tempat mendaratnya ialah di hati orang yang mendengar. Berdebuk jatuh, dengar. Dia boleh terang tentang Islam, air mata boleh keluar merambu. Dia bukan tasannuk. Orang Arab kata tasannuk. Tasannuk ni ada orang, tasannuk ni maksud buat-buat. Dia boleh bercakap bunyi dengan suara menggerigih macam nak teriak ni. Pasal apa? Pasal dia tujuan nak bagi orang teriak. Orang Arab panggil ini tasannuk. Ini buat-buat. Dia tidak tasannuk. Dia bercakap daripada hati dia dan benda tu usik hati dalam dia. Air mata dia keluar ikhlas kerana Allah. Orang yang mendengar ni tuan-tuan terusik jiwa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada orang-orang Nasara yang macam ni. Dan kita tengah duk baca ayat yang Allah duk cerita tentang adanya orang-orang yang macam ni. Golongan daripada kalangan Nasara ini yang qisisin wa ruhbanan. Yang mereka ini kira golongan yang berilmu dan beribadah kepada Allah. Dan mereka tidak takabur daripada nak mencari kebenaran. Dia tak takabur. Dia memang betul nak tahu hak mana yang benar. Seperti takabur Yahudi dan orang-orang Makkah. Macam mana orang Yahudi takabur. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata turun ini ayat kepada jamaah Raja Najasyi, negeri Habasyah, yang datang daripada Habasyah. Habasyah ni di mana tuan-tuan? Ethiopia. Ethiopia ni di mana? Kan? Habasyah. Arab dia sebut Habasyah. Dalam bahasa geografi kita, Habsyah. Habsyah ni di mana? Ethiopia. Ethiopia ni di mana? Afrika kah? Di Latin America. Di Afrika. Daripada zaman Nabi SAW dulu, sudah ada nama Habasyah ni. Dan dia menjadi lebih popular pasal apa tuan-tuan? Pasal ada satu raja dia, dipanggil Raja Najasyi. Dia ni apa istimewa dia Najasyi ni, sebelum kita sambung baca sikit ni. Apa istimewa Najasyi ni? Dia raja besar yang memerintah Habasyah dan dia satu orang yang sangat berpegang dengan Nasrani.
Nabi SAW tahu tentang Najasyi ini. Apabila Nabi diutuskan menjadi Nabi di Mekah, orang start duk ikut Nabi. Orang start duk ikut. Zaman awal Islam, tuan-tuan, Allahu Akbar, penindasan dan kezaliman yang kena ke atas orang-orang yang ikut Islam ni cukup dahsyat, termasuk Nabi SAW sendiri. Figure-figure yang dizalimi secara ekstrim, insya-Allah kita nanti baca di Masjid Simpang 4 Pematang Buluh dalam kuliah yang akan datang. Dia akan main ni satu-satu nama ni. Satu-satu nama ni. Kita akan tengok seorang-seorang ni apa yang mereka kena. 3 beranak ni, Ammar, Yasir, mak dia Sumayyah, apa mereka kena. Dan timai dalam ayat yang kita nanti baca di sana. Benda ni berlaku di depan mata Nabi SAW. Nabi sebagai Nabi dan sebagai pemimpin kepada agama Islam yang dibawa ni, Nabi tak boleh tengok benda ni. Nak tolong tak boleh. Nak menghalang tak boleh. Hati Nabi tak boleh tahan tengok orang-orang yang ikut Islam duk kena ni. Nabi tak boleh tahan. Maka Nabi propose, Nabi cadangkan supaya orang-orang Islam pada zaman tu yang baru-baru masuk Islam yang duk kena, Nabi suruh hijrah keluar daripada Mekah pergi ke Habasyah. Pasal apa Nabi pilih Habasyah? Pasal apa? Pasal Nabi tahu raja yang memerintah Habasyah pada masa tu nama dia Najasyi, dan dia ni satu orang raja yang cukup ikut Injil asal. Dan Injil itu kitab samawi yang Allah buat turun mai. Nabi ada trust dekat Najasyi, maka Nabi suruh sekumpulan sahabat pi ke Habasyah. 80 orang, dan satu riwayat kata 82 orang bergerak keluar daripada Mekah pi ke Habasyah. Di antaranya ialah Osman bin Affan, orang hebat. Di antaranya ialah Osman bin Affan dengan isteri dia Ruqayyah. Ruqayyah ni siapa, tuan-tuan? Anak Nabi. Anak Nabi dengan Khadijah, salah seorang nama Ruqayyah, menikah dengan Osman bin Affan. Masa hijrah daripada Mekah pi ke Habasyah, Osman pi bawa isteri dia Ruqayyah. Ruqayyah itu anak Nabi pi. Bersama dengan rombongan itu juga ialah Az-Zubair bin Al-Awwam. Siapa dia ni? Anak penakan Aisyah dan juga anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kumpulan 80 atau 82 orang ni siapa lagi? Mus'ab bin Umair. Tentu apa hebat Mus'ab bin Umair ni? Apa hebat dia? Hebat dia ni sangat knowledgeable. Dia di antara sahabat Nabi yang sangat berilmu. Sehingga kan apabila Nabi nak hantar satu orang wakil untuk pergi ke Yaman untuk nak berdakwah di sana, Nabi pilih siapa? Dia. Komen orang apabila dengar Mus'ab bin Umair cakap. Mus'ab bin Umair ini satu orang yang Allah jadikan gigi dia jarang. Gigi dia jarang-jarang. Orang yang dengar ilmu daripada Mus'ab bin Umair, mereka kata apabila Mus'ab bercakap, kami dapat melihat kebijaksanaan keluar daripada celah-celah gigi dia. Itu dia. Hebat. Dia bercakap ni, power cakap dia tu, orang yang dengar ni kata, kami seolah-olah nampak kebijaksanaan keluar di celah-celah gigi dia. Ini golongan sahabat yang duduk dalam kumpulan 80 ataupun 82 orang yang pergi ke Habasyah ini. Quraisy apabila dengar Nabi hantar sahabat-sahabat dia 80 orang ini pergi ke Habasyah, mereka pintah. Mereka pintah. Mereka hantar Amru bin Al-As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'. Dihantar untuk nak pintah geng 80 ini. Mereka ni pergi sampai sama-sama dengan sahabat Nabi yang 80 orang, sampai dengan 2 orang ni, Amru bin Al-As dengan Abdullah bin Abi Rabi' pun sampai masa yang sama. Mereka potong masuk jumpa Najasyi. Tapi yang kata Najasyi ni yang mendapat trust, mendapat kepercayaan Nabi ni,
Apabila dua orang ni mai nak garam, tahu nak garam, nak perui garam dekat 80 orang sahabat Nabi ni, mereka pergi dengan bawa persembahan yang hebat-hebat untuk dipersembahkan kepada Najasyi sebagai satu usaha tumbuk rusuk, dia panggil rasuah. Najasyi dengar mereka ni punya cerita, garam mereka duk lepas semua dengar. Najasyi kata tak apa, simpan dulu segala hadiah, segala apa semua simpan dulu, aku nak tanya kumpulan 80 ni. Najasyi tanya mereka, aku nak dengar secara ringkas ni. Najasyi yang kata Nasrani ni, ayat duk cerita ni, hampa cerita dekat aku secara ringkas apa yang menyebabkan hampa tinggal hampa punya agama lama ikut agama baru yang dibawa oleh Muhammad ni. Secara ringkasnya pasal apa? Kumpulan 80 yang ada Osman bin Affan, yang ada Mus'ab bin Umair, yang ada Abdurrahman bin Auf. Tapi Nabi lantik siapa jadi ketua? Nabi lantik Ja'far bin Abi Talib, ataupun dipanggil Ja'far At-Tayyar. Saya mai cerita dia ni pula. Dia ni jadi juru cakap, menjadi wakil Nabi kepada kumpulan 80 ni. Dia ketua. Ja'far bin Abi Talib bangkit, dia kata dekat Nabi, dia kata dekat Najasyi, raja pemerintah Habasyah ni. Dia kata, tuanku, kami merupakan kelompok manusia yang selama ni sembah patung. Dia kata, kami makan bangkai, kami jahat, kami zalim, kami berperang, kami bergaduh, kami berkelahi, kami menzalimi orang-orang yang lemah. Tapi bila mai Muhammad bin Abdullah timbul dalam masyarakat kami, dia ajak kami supaya jadi orang yang bercakap benar. Dia suruh kami jujur. Dia suruh kami ni amanah. Dia suruh kami sembah Allah, Tuhan yang Esa, tinggalkan patung-patung berhala. Dia suruh kami hormat sesama manusia, khususnya jiran. Dia suruh kami berhenti, stop daripada sebarang kezaliman dan kejahatan. Dan apabila kami ikut dia, kami rasa tenang yang kami tidak pernah rasa sebelum ni. Ja'far kata, Ja'far bin Abi Talib kata, selama ni kami senang, kami kaya, kami ada duit, kami ada kuasa, orang dengar cakap kami, tapi kami tidak ada ketenangan. Tapi bila Muhammad bawa mai agama ni, dia suruh kami ikut benda-benda hak dia ajar. Bila kami ikut, kami rasa tenang, kami rasa tenteram, jiwa kami rasa sangat-sangat selesa. Tapi malangnya, Ja'far kata, dia tunjuk ni dua Abdul ni. Tetapi malangnya, dia ni dan juga geng-geng dia yang ada di Mekah, dia nak suruh kami balik kepada kehidupan lama. Dia nak suruh kami balik kepada kehidupan jahat, zalim, minum arak, bunuh anak dan sebagainya. Dia nak suruh kami balik ke zaman itu. Itu zaman kegelapan kami. Kami tak mau dah zaman tu. Najasyi, satu raja pemerintah Habasyah yang beragama Kristian betul, agama Nasrani betul, dia mengikut Injil betul. Bila dia dengar macam ni, dia sudah tak boleh tahan. Najasyi kata dekat Ja'far bin Abi Talib, dia kata, ada tak ada apa-apa ayat daripada Tuhan yang turun pada Muhammad? Ja'far kata ada. Dia kata baca. Ja'far ambil ayat 16 sampai ayat 22 surah Maryam. Pasal dia tahu ini Nasrani, dia baca surah Maryam. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wadhkur fil kitabi Maryam. Wahai Muhammad, bacakanlah cerita tentang Maryam yang ada di dalam Al-Quran. Ayat tu macam tu. Izin tabazat min ahliha makanan syarqiyah. Ingatlah ketika mana Maryam
memencilkan diri dia daripada keluarganya ke satu tempat di sebelah timur. Dia baca ayat tu. Nak kisah ke Maryam ni yang mengandung tanpa ada suami, tiba-tiba bila dia mengandung, orang pandang serong kepada dia, orang mencemuh dia, maka Maryam bawa diri dia pergi duduk di satu tempat yang jauh, duduk memencil diri. Fattakhadat min dunihim hijaban, dan dia buat satu dinding menghijab diri dia daripada pandangan orang lain, kerana sedihnya dia dituduh sebagai satu perempuan jahat mengandung tanpa suami. Fa arsalna ilaiha ruhana. Quran cerita benda ni bermula dengan kami menghantar roh kami. Roh kami ni apa dia? Jibril alaihi salam dihantar oleh Allah pergi jumpa Maryam. Fatamassala laha basharan sawiyya. Jibril mai dengan rupa satu orang laki-laki yang handsome dan segak. Mai jumpa Maryam. Qalat inni a'udzu birrahmani minki. A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Bila Jibril mai rupa satu laki-laki handsome, Maryam bila tengok dia takut. Dia kata, kalau engkau betul-betul laki-laki yang bertakwa, dia kata, tolong jangan kamu buat apa-apa dekat aku. Aku minta berlindung dengan Allah Tuhan Ar-Rahman daripada gangguan hang laki-laki kalau hang jahat. Tapi kalau hang orang yang bertakwa, jangan buat apa kat aku. Itu Maryam, wanita yang cukup suci dan baik. Qala innama ana rasulu rabbik. Jibril atas rupa manusia handsome ni, Jibril kata apa? No. Jibril kata, aku utusan Tuhan kamu. Aku bukan orang, jauh sekali aku nak niat jahat. Aku utusan Tuhan kamu. Li ahaba laki ghulaman zakiyah. Aku dihantar Allah untuk nak bagi kepada kamu satu anak laki-laki yang baik-baik. Qalat anna yakunu li ghulam. Maryam kata, macam mana saya nak dapat anak? Walam yamsasni bashar, sedangkan tidak ada satu laki-laki pun pernah sentuh aku. Macam mana aku nak mengandung? Macam mana aku nak dapat anak? Aku tak pernah menikah, tidak ada satu laki-laki pun pernah tempuh aku. Walam aku bariyah, dan aku sekali-kali tidak pernah teringat nak jadi perempuan jahat. Maryam kata, qala kadzalik qala rabbuk huwa alayya hayyin. Jibril kata, no, urusan nak bagi hang mengandung tanpa menikah, tanpa ada laki-laki sentuh hang, ini urusan mudah bagi Tuhan. Tuhan boleh bagi hang mengandung tanpa kahwin, tanpa ada orang laki-laki sentuh. Walinaj'alahu ayatan linnas. Tuhan akan bagi hang mengandung tanpa kahwin, tanpa ada laki-laki sentuh, sebagai nak tunjuk tanda kekuasaan Tuhan. Wa rahmatan minna, dan sebagai satu rahmat daripada sisi Tuhan. Wa kana amran maqdiyah. Jibril kata lagi pun, benda ni hang tak usah kata mau, tak usah kata tak mau. Ini perkara yang sudah diputuskan oleh Allah. Allah sudah putuskan, Maryam binti Imran, kamu akan mengandung tanpa ada laki-laki yang sentuh kamu. Kamu akan lahirkan satu anak laki-laki yang cukup istimewa, dan anak itu akan dilantik menjadi Nabi, dan dia akan turun last sekali untuk sempurnakan tugas dia, membunuh Dajjal. Ini benda maqdiyah, benda yang sudah diputuskan oleh Allah. Bila Ja'far bin Abi Talib baca ayat ni, cerita pasal Maryam ni, Najasyi, Raja Habasyah yang dengar ni, air mata merambut turun. Dia kata, Masya Allah, dia kata, tidak lari sikit pun daripada yang aku duk baca di dalam Injil aku. Dia kata. Terus Najasyi beralih dekat dua Abdul ni, Amru bin Al-As dengan Abdullah ibn Rabi'. Ni, dua-dua ni pun kemudiannya masuk Islam juga, tapi masa ni belum Islam. Najasyi beralih kat dua orang ni, dia kata, hampa boleh belah. Aku tak ada masa nak dengar hampa punya cerita semua. Aku memberi pelindungan kepada 80 orang ini. Ini Najasyi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Hebatnya apa dia? Dalam sebuah hadis riwayat daripada Jabir radhiyallahu an, dia kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hina mata an-Najashi mata al-yawm rajul salih faqumu fasallu ala akhikum ashamah. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kata Jabir radhiyallahu anhu, pada hari kematian Najashi. Najashi mati di mana? Di Habasyah Nabi duduk ada di mana? Nabi duduk ada di Madinah. By the time Najashi mati, by that time Nabi kata kepada sahabat nak duduk depan ni, Nabi kata matal yawm rajulun salih. Nabi kata hari ini telah mati seorang laki-laki yang saleh. Nabi kata faqumu, Nabi kata bangkit semua, bangkit. Fasallu ala akhikum, mailah kita sembahyang untuk saudara kita yang mati ini. Tuan-tuan, masa tu tidak ada WhatsApp group, tak ada Telegram, tak ada Facebook, tak ada apa juga media sosial, tak ada pada masa tu. Hatta telefon pulih itu pun tak ada lagi pada masa tu. Siapa bagi tahu dekat Nabi? Allah hantar Jibril alaihi salam mai habang dekat Nabi, Muhammad, hari ini Najashi meninggal dunia. Nabi turun habang, pada hari ini seorang laki-laki yang saleh telah meninggal dunia. Bangkit, kita sembahyang untuk dia. Ini Najashi. Cuba kita sambung kitab tu. Dia kata turun ini ayat kepada jamaah Raja Najashi, iaitu Raja negeri Habsyah yang datang daripada Habsyah. Ini cerita dah habis selesai kita cerita tadi. Rombongan daripada Habsyah mai pula jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Ja'far bin Abi Talib, balik daripada Habsyah mai bersama. Maka baca Nabi sallallahu alaihi wasallam atas mereka itu, atas rombongan Nasara daripada Habsyah ini, Nabi baca pula surah Yasin. Bila depa mai daripada sana, tadi Ja'far bin Abi Talib pi baca surah Maryam depan Najashi. Bila Ja'far nak balik mai, mereka balik mai tu tak balik Mekah dah. Mereka balik ke Madinah sebab Nabi sudah hijrah pada masa tu. Mereka balik mai ke Madinah, rombongan yang mai ni 70 orang daripada sana. Bila sampai depan Nabi, Nabi baca surah Yasin kepada mereka ni. Maka menangis mereka itu. Ni, dalam ni kata. Dan juga Islam mereka itu semuanya. Bila mereka mai, 70 orang ikut Ja'far bin Abi Talib mai, sampai-sampai Nabi baca surah Yasin. Mereka dengar-dengar bergerigih hati mereka. Menangis, terisak-isak. Masuk Islam semua, 70 orang. Dia nak habaq ni apa dia? Nak cerita ayat tadi ni. Yang Allah subhanahu wa ta'ala kata, orang Nasara ni lebih lembut hati, lebih mudah untuk nak terima Islam. Pasal apa? Pasal agama mereka dengan Islam, dia duk berjumpa banyak persamaan. Maka mudah bagi mereka untuk nak terima Islam. Dan kata mereka itu, apakah yang terlebih menyerupa ini dengan barang yang turun ke atas Nabi Allah Isa alaihi salam. Bila pendengar Nabi baca surah Yasin, tuan-tuan, kita dengar Imam Sudais baca pun kita dah Allahu Akbar. Kita dengar Syekh Huzaifi baca Allahu Akbar. Padahal bukan reti Arab sepatah pun kita ni, tapi dengar ni, ya Allah. Tuan pergi semayang di Masjid Haram dengan Masjid Nabawi ni, orang yang duduk depan kita tu kadang-kadang muka tok Melayu, bukan muka tok Arab, muka tok Melayu, tapi bila dengar Imam Sudais baca, kepala lagu nak lenggok apa tu. Dia ada mesyan. Dia mesyan. Pasal apa tuan-tuan? Bacaan tu. Lah ni pemegang sanad bacaan Al-Quran tertinggi di Saudi ialah Syekh Huzaifi. Bisa dengar, saya lagi masuk YouTube, type Syekh Huzaifi. Dengar dia punya bacaan dia. Dia ada satu taranum dia, satu lagu bacaan dia. Dia adalah pemegang sanad bacaan Al-Quran tertinggi Saudi lah ni. Okey. Ini kan pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Bila Nabi baca Yasin di depan 70 orang Nasrani yang main daripada Habasyah ni, dengar-dengar menangis mereka dan terus masuk Islam.
Apa yang lebih menyerupa ini dengan barang yang turun atas Nabi Allah Isa? Mereka ni reti agama mereka, agama Nasrani. Bila dengar mereka pula Habasyah. Habasyah ni cakap apa tuan? Cakap Arab lah. Cakap Arab. Orang Habasyah ni cakap Arab. Jadi bila dengar Quran, Quran bahasa Arab. Tak ada masalah bagi mereka. Dengar Allahu Akbar, mereka kata exactly macam Injil yang mereka duk belajar. Okey. Adalah mereka itu semuanya 70 orang. Ni, yang mai daripada Habasyah, yang ikut rombongan sahabat Nabi balik daripada Habasyah ni, 70 orang mereka saja ikut balik mai ni. Datang mereka itu bersama-sama dengan Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ja'far bin Abi Talib ni siapa tuan-tuan? Pupu Nabi. Ja'far bin Abi Talib, dia dua beradik dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib, dua beradik. Ja'far bin Abi Talib ini mati di mana? Dia syahid di mana? Di dalam perang Mu'tah. Mu'tah ni di mana? Di Jordan hari ini. Dan tuan-tuan kalau pergi ziarah Jordan, dia ada satu universiti, dia panggil universiti Mu'tah. Itu terletak di Mu'tah. Di situlah berlaku perang Mu'tah. Perang Mu'tah ni semua ni ada ni. Ja'far bin Abi Talib ditugaskan jadi ketua dalam perang Mu'tah. Dia ditugaskan untuk pergi ke sana. Ketua, dia kena report kepada ketua nombor 1, Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni siapa? Anak angkat Nabi. Zaid, komander. Senior assistant dia, penolong kanan dia, Ja'far bin Abi Talib. Nabi pesan masa mereka nak pergi, Nabi kata, bendera mula-mula mesti dipegang oleh Zaid bin Harisah, anak angkat dia. Kalau Zaid gugur, Nabi kata, yang berikutnya pegang bendera Islam itu ialah Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far gugur, Nabi kata, yang ketiga yang diamanahkan untuk pegang bendera itu ialah Abdullah bin Rawaha. Nabi sebut nama 1, 2, 3. Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawaha. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Besar, dalam perang tu mati ikut susunan yang Nabi sebut. Ikut susunan. Tiga-tiga sekali. Dan kemudiannya bendera diambil oleh Khalid Al-Walid. Dan Islam menang di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid. Ja'far bin Abi Talib ni hak jadi ketua kepada rombongan yang Nabi hantar ketika pergi Habasyah jumpa Najasyi ni. Dia mati, badan dia ada 90 kesan luka. Kerana pedang, kerana tombak dan kerana panah. Ada 90 kesan di seluruh tubuh badan dia, dan punggung dia tinggal tulang, tidak ada isi. Begitu bentuk syahid Ja'far At-Tayyar ini. Tangan duduk kudung. Dia pegang bendera tangan kanan, tangan kanan kena tetap. Bendera nak jatuh, sebelum jatuh ke tanah, dia tangkap dengan tangan kiri dia. Tangan kiri dia kena tetap. Sebelum bendera jatuh, ada satu riwayat kata dia gigit, ada satu riwayat kata dia tangkap bawah dagu dia. Nak boleh ke mati Ja'far At-Tayyar ini sampai macam tu sekali. Maka Nabi SAW kata apa? Nabi kata, ra'aitu Ja'faran yatiru fil jannah ma'al malaikah. Nabi kata, aku dapat melihat Ja'far di syurga esok. Dia terbang dengan sayap dia bersama dengan malaikat. Kerana tu dia dipanggil Ja'far At-Tayyar, Ja'far burung, kerana dia dapat sayap sebagai ganti dua tangan yang putus itu. Ja'far At-Tayyar bawa balik mai 70 orang Nasara mai jumpa Nabi SAW. Bila jumpa Nabi, Nabi baca surah Yasin, menangis mereka, terus syahadah, masuk Islam mereka ni. Daripada Habasyah pada tahun yang ke-6 daripada hijrah. Ketika itu Nabi SAW tengah kepung kota Khaybar. Maka sahabat-sahabat yang pergi hijrah ke Habasyah pada tahun yang ke-5 seramai 82 orang. Dalam kitab ni dia kata 82. Dalam satu riwayat kata 80 orang. Okey. 82
lain daripada perempuan dan juga kanak-kanak. Di antaranya ada Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Siapa dia Ummu Habibah, tuan-tuan? Dia ni anak Abu Sufyan. Abu Sufyan ni pemimpin besar Quraisy yang kemudiannya pun masuk Islam. Okey, dia mula-mula jadi isteri kepada Ubaidillah bin Jahshin. Dia jadi Nabi menikah dengan Zainab binti Jahshin. Dia ni Ubaidillah bin Jahshin. Maksudnya dia ni jadi apa? Ipak Nabi. Mula-mula Ummu Habibah anak Abu Sufyan ni, dia ni suami dia tu ipak Nabi. Bila suami dia mati, Nabi kahwin dengan dia. Ini yang kata Ummu Habibah binti Abi Sufyan, isteri Nabi SAW, yang menikahnya di Habasyah dengan maharnya 400 dirham. Bukan dinar, kitab ni tulis dinar, tapi dalam riwayat tulis dirham. Dia duk ada di Habasyah, Nabi duk ada di Madinah. Nabi tengah duk kepung Khaybar pada masa tu. Bila suami dia mati di Habasyah, Raja Najasyi dia pilih Ummu Habibah ni untuk bagi kahwin dengan Nabi yang duk ada di Madinah. Dan akad nikah dibuat di sana, dibuat di Habasyah dengan mas kahwin dia 400 dirham. Duit tu dikeluarkan oleh Najasyi. Nampak dia punya cerita ni? Dia kata, dan duit 400 dirham itu ampun kurnia daripada Raja Najasyi. Apa maksud ampun kurnia? Maksudnya belanja. Najasyi yang keluar duit tu sebagai mas kahwin. Nabi kahwin dengan apa nama Ummu Habibah ni, dan datang bersama Ja'far pada tahun itu juga. Firman Allah, wa idza sami'u ma unzila ila rasul, dan apabila dengar mereka itu, yakni jemaah Nasara yang 70 orang itu, yang datang mereka itu daripada Habasyah akan barang yang diturunkan kepada Nabi SAW dalam Quran itu, tara a'yunuhum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Engkau lihat mata mereka itu, geng 70 orang Nasrani ini penuh dengan air mata. Bila Nabi baca aja ayat Quran kat mereka, menangis merambuh ayat mata mereka ni, menangis kerana barang yang mengetahui mereka itu daripada perkara yang sebenar. Dan Nabi baca, mereka tahu ini memang betul, benda ni tak tipu sama sekali. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Kata geng-geng Nasara 70 orang yang baru masuk Islam ini, wahai Tuhan kami, telah beriman kami dengan Nabi engkau. Terus kata, kami beriman dengan Nabi engkau, dan beriman kami dengan kitab engkau, dan tulislah olehmu ya Allah akan kami beserta dengan orang-orang yang naik saksi. Dia kata, ya Allah, tulislah nama kami dalam kalangan orang-orang Islam yang naik saksi Allah itu Tuhan yang esa dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, yang mengaku dengan membenarkan Nabi engkau dan kitab engkau itu. Dan kata mereka itu sebagai jawab kepada Yahudi yang mengaib mereka itu dengan masuk Islam. Bila mereka ni masuk Islam, orang Yahudi ejek mereka. Okay? Mereka jawab balik dekat Yahudi ni, wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haq. Pasal apalah pula tiada boleh kami ni beriman dengan Allah dan barang yang datang kepada kami daripada yang sebenar, iaitu Quran. Apabila Yahudi ejek mereka, kata hampa ni Muhammad cakap sikit aja, hampa boleh tinggal agama hampa ikut Muhammad. Yahudi kata macam tu. Mereka jawab balik. Mereka kata kalau sekiranya benda hak Nabi Muhammad habang tu benda yang sebenar, pasal apa tak boleh ikut? Sebenar. Kami memang ikut benda yang benar. Mereka jawab balik macam tu. Jawapan mereka tu Allah ambil buh dalam Quran. Begitu sekali. Artinya tiada sebab yang boleh menegah kami daripada beriman. Bahkan ada sebab yang kuat untuk kami beriman. Wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. Dan kami tamak bahawa masuk akan kami oleh Tuhan kami beserta segala kaum mukmin yang saleh-saleh akan syurga. Dia berkata bahkan kami memang nak masuk syurga sama dengan Nabi Muhammad dan orang-orang yang ikut dia. Fa athabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka membalas akan mereka itu oleh Allah
dengan perkataan mereka yang begitu yakin kepada Allah itu, dengan syurga yang mengalir di bawah mahligainya dan pokok-pokoknya akan sungai air tawar, khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin, dan kekallah mereka ini di dalam syurga itu sebagai balasan kepada orang yang saleh-saleh. Nah, wallahu a'lam. Dia bila main dalam 6 baris hujung ni, mata aku duduk layu lah, tak boleh pergi lah, duduk gagah sampai yang terkerut-kerut nak buka mata. Jadi saya pun laju lah tuan-tuan, tak boleh lah. Lagi pula tafsir ni dia nak berhenti, dia kena ada stesen dia. Lagi tak sampai stesen tu tak boleh berhenti, esok dia sambung jadi cerita, jadi dia kalang kabut. Itu sebab saya speed, kalau ada speed track kena dah tadi ni kan. 6 baris hujung tu saya dah nampak eye contact, dah nampak tak boleh pergi dah, mata dah duk main shan main macam tu kan. Jadi kita pun kena bagi laju dan bagi sampai stesen dia cepat. Dah sampai stesen, dan mata dia buka cerah balik. Itulah yang kata kita ni teratur kan. Kitab macam ni tuan-tuan, minta maaf lah, kitab macam ni memang dia lagu tu, bahasa dia satu, dia bergumpai-gumpai, dia ulang satu. Kalau tidak diselit dengan cerita-cerita yang kita duk bawa tadi, saya ingat pukul 9 tadi tuan-tuan dah lena dah. Tapi bila kita selit masuk cerita Najasyi, kita habaq Najasyi ni apa, mana kita tinggal teks kitab ni, kita bawa main cerita. Masa tu cantik, semua dengar. Ada perkataan bila saya sebut tu pakai nak tumpang sebut sama kan. Kita ada tengok macam tu. Kita kata tengok Nabi sebut 3 nama tadi, nak pegang bendera dalam perang Mu'tah tadi, Nabi start dengan siapa? Kita kata mulut dah sebut dah, Zaid bin Harithah. Nak bagi saya nampak mulut dia tu, Zaid. Okay. Saya pun sebut Zaid bin Harithah. Itu Nabi pesan apa? Kalau sekiranya Zaid gugur, siapa nanti ambil? Saya tengok mulut dia sebut. Dia sebut tu, dia sebut. Nampak kan? Ja'far bin Abi Talib. Nampak? Tu nampak ada konteks. Ada konteks. Dan saya kata bila Ja'far gugur, Nabi kata siapa ambil? Abdullah. Mulut. Nampak tu, budak pandai dia memang macam tu. Abdullah bin Rawaha. Dan kita sebut semua. Bila habis cerita tu, masuk teks balik, hak duk buat mulut tadi pun mata dah duk main betul. Dia tarik mata. Saya nak kena pergi juga dekat stesen dia, saya tak boleh berhenti tengah jalan. Tengok-tengok ada 6 baris lagi. Saya pun langgang speed track, bayarlah 300. Kalau kena 300. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi berkat orang-orang yang menulis kitab ni, mereka ikhlas tuan-tuan tulis kitab ni. Tuan-tuan, hak tulis kitab ni bukan dapat royalty apa pun, tak dapat. Dia semata-mata dia syok nak meluahkan ilmu dia dalam baris-baris kitab, dan dia dapat satisfaction, dia dapat kepuasan apabila kitab dia dibaca. Dia macam tu. Beza dengan kita lah. Kita lah semua baca duit sen and dollar. Nak panggil ceramah pun baca, nak cah apa duit, nak kita otak kita duk main macam tu. Nak buat yang ni nak jual, nak buat yang tu nak jual. Otak kita jalan macam tu. Jauh beza kita dengan mereka dulu-dulu ni. Jadi satu respect kita kena bagi dekat orang-orang yang mendahului kita dari segi penyebaran ilmu ini. Wallahu a'lam. Saya ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat berpuasa. Tinggal berapa hari lagi? 2 minggu lebih sikit lagi. Kita dah nak main dah Ramadan. Saya pesan kat diri saya, dekat tuan-tuan, Ramadan ni baca Quran bagi banyak. Hak tadi kita baca tadi, subhanallah wa bihamdi, modu ada di mulut. Dalam sebulan Ramadan ni, subhanallah wa bihamdi. Paling command 100 kali sehari kena buat. Paling command. Supaya bila kita duk sebut subhanallah wa bihamdi, kita tak cakap benda lain. Itu kebaikan dia. Jangan ada satu malam pun yang kita miss daripada qiyam Ramadan. Jangan. Kalau ditakdirkan ada 30 malam Ramadan, 30 malam tu kita jangan miss qiyam Ramadan. Tarawih jangan miss. Semayang.
Bangkit sahur, tahajud. Kalau boleh jangan miss. Kalau boleh. Bangkit sahur, kok mana pun nak bangkit. Pasal apa? Pasal kita tak mau kita jadi sama macam orang Yahudi. Beza puasa kita dengan puasa Yahudi, orang Yahudi tak makan sahur. Orang Islam, kok mana pun, kalau rasa macam mana pun, satu bekas air siap tepi katil tu. Bangkit, minum juga air. Sebagai satu ibadah sunnah. Minum juga. Jangan sampai tak buat apa langsung. Paling best, bangkit, ambil ayat sembahyang, Allahu Akbar. Tahajud 2 rakaat. Makan sikit. Kemudian, lengkapkan Ramadan kita dengan ibadah-ibadah yang sepatutnya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini dia belain daripada hak lepas-lepas. Mudah-mudahan. Kali ini punya Ramadan belain daripada hak kita duk lalu lepas-lepas dah. Biarlah ada satu rekod kita balik esok menghadap Allah, Ramadan tahun 2016 paling cantik. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa allazina amanu wa salihati wa tawasaw. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.